BNM perlu nilai semula model pembiayaan perumahan. Lebih 4,000 pejawatan tetap KKM diwujudkan tahun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Utama 9 Malam. Bank Negara perlu menilai semula model pembiayaan perumahan untuk memudahkan pemilikan rumah dalam kalangan golongan B40 dan M40 selaras dengan matlamat satu keluarga, satu rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ini bagi memastikan institusi keuangan mempermudahkan pinjaman untuk golongan berkenaan membeli rumah. Perkara itu antara yang dicapai pada mesyuarat Majlis Perumahan Mampu Milik Negara MPMMN yang dipengerusikan beliau hari ini. Mesyuarat MPMMN juga akan merangka strategi penyediaan dan pelaksanaan 500,000 unit rumah mampu milik di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri, strategi itu akan dilaksanakan sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-12 melibatkan Kerajaan Persekutuan, negeri dan pemaju perumahan swasta. Mesyuarat turut bersetuju menetapkan hala tuju baharu Program Perumahan Rakyat PPR yang mengambil kira keperluan semasa serta memasukkan komponen baharu ke arah menjayakan agenda Malaysia berdaya huni. Pembinaan PPR baharu akan mengambil kira elemen seperti keterhubungan dan akses internet, jaringan hubungan pengangkutan awam serta reka bentuk yang lebih ekonomik dan lebih selesa. Sementara itu, matlamat satu keluarga satu rumah dilihat bertepatan dengan agenda program pemilikan rumah atau Home Ownership Program HOPE yang sedang digerakkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Menterinya Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan menjelaskan agenda tersebut melihat kepada ekosistem perumahan secara menyeluruh dan holistik. Tambahnya, KPKT juga kini sedang membangunkan pemetaan perumahan bagi membolehkan penyediaan rumah mampu milik disesuaikan dengan kemampuan lokaliti. Sekurang-kurangnya 8,686 pejawatan tetap tambahan akan diwujudkan di Kementerian Kesihatan bagi tempoh 4 tahun hingga 2025. Ia melibatkan pejawatan pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi. Bagi tahun ini sahaja, 4,186 jawatan tetap tambahan akan diwujudkan. Menteri berkenaan, Khairi Jamaluddin memaklumkan lantikan meliputi 3,586 pegawai perubatan serta masing-masing 300 pegawai pergigian dan pegawai farmasi yang akan dibuat bermula Jun. Ini merupakan satu new deal ataupun tawaran baru yang akan kita menawarkan kepada junior doctors supaya mereka boleh bersaing untuk mendapat peluang yang saksama bagi pelantikan ke jawatan tetap. Kita akan mengiklankan jawatan-jawatan ini secara terbuka pada bulan Februari ini dan ianya adalah terbuka kepada mereka yang sudah tamat latihan siswazah, berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia dan tiada kes tata tertib dan disahkan sihat untuk dilantik. Khairi berkata demikian dalam sidang media di Putrajaya. Keputusan membuka semula sempadan negara bukan isu mudah. Ia melibatkan pelbagai kementerian dan perlu dibincangkan di peringkat kabinet untuk dimuktamadkan. Perkara itu dinyatakan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Menurutnya, mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 mengalu-alukan pengumuman pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengesyorkan kerajaan membuka sepenuhnya sempadan negara seawal 1 Mac. Namun ia perlu dibincangkan secara lebih terperinci sebelum dimuktamadkan. Keputusan tak boleh dibuat di peringkat kuartet pun. Sama juga macam jawatan kuasa pemulihan negara. Dia kena tunggu benda ni dibawa ke kabinet atau jawatan kuasa khas COVID yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita dah maklumkan hari itu bahawa saya terima apa yang dibangkitkan oleh jawatan kuasa pemulihan. Kuartet telah membincangkannya dan kita akan bawa kepada kabinet atau jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat keputusan yang muktamad. Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein.
Saya ingin dapatkan vaksin COVID-19 untuk anak saya. Bagaimana cara mendaftar dengan PIC Kids? Senang saja. Daftarkan anak anda sebagai tanggungan dalam aplikasi MySejahtera dan anda akan diberi tarikh dan tempat untuk pemberian vaksin COVID-19. Lindung diri, Lindung semua. Berita seterusnya. Senarai calon Barisan Nasional BN akan diumumkan dalam tempoh 2 atau 3 hari sebelum Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor 26 Februari ini. Pengerusi BN Johor, Datuk Seri Hasni Muhammad berkata, calon-calon yang akan ditampilkan termasuk muka baharu terdiri daripada golongan profesional dan orang muda. Johor ni negeri yang besar. Jadi sukar untuk kita menetapkan berapa peratus, 80% macam dikatakan di Melaka berlaku. Tapi di Johor ni 3 kali ganda apa yang, at least double the size of wakil rakyat yang perlu dikenal pasti. Wanita juga bersuara supaya lebih diberi peluang. Jadi ini semua akan diambil kira lah. Datuk Seri Hasni Muhammad. Sementara itu, PDRM menambah seramai 5,000 lagi anggota dan pegawai bagi memastikan kelancaran PRU Dewan Negeri Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata ini menjadikan jumlah anggota dan pegawai PDRM yang akan bertugas meningkat kepada 16,000 orang. PDRM juga akan menugaskan pasukan cantas dari Bukit Aman bagi memastikan tiada gangguan maupun halangan kepada orang ramai keluar mengundi kelak. Beliau dalam pada itu turut mengingatkan semua parti politik yang bertanding agar sentiasa mematuhi SOP sedia ada ketika menjalankan gerak kerja dan kempen bagi mengelak penularan COVID-19. Malaysia menduduki tempat teratas dalam kalangan negara di Asia Tenggara dalam laporan demokrasi tahunan yang dikeluarkan oleh Unit Perisikan Ekonomi EIU. Laporan Indeks Demokrasi 2021 oleh Bahagian Penyelidikan dan Analisis di Economist Group meletakkan Malaysia di kedudukan lebih tinggi dengan skor keseluruhan 7.24. Malaysia juga menduduki tempat ke-6 di rantau Asia dan Australasia serta ke-39 di peringkat global. Menurut data dari 2006 hingga 2021, skor Malaysia bagi 2021 menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelumnya iaitu 7.19. Skor itu merupakan yang terbaik untuk negara sepanjang tempoh tersebut. Bermula tahun ini, guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA) menikmati kemudahan cuti bersalin dengan allowance. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata inisiatif itu bagi membela kebajikan guru-guru KAFA. Sebelum ni kita hanyalah beri cuti bersalin tapi tanpa elang. Sekarang ni kita berikan cuti bersalin 60 hari dan juga plus dengan elang. 1,009 dah ada 1,000 macam biasa elang dah dapat lah. Mana dia dapat tetap dapat dalam masa dia bercuti tadi. Datuk Idris Ahmad. Luar negara. Itali dijangka melonggarkan lagi sekatan COVID-19 bulan depan, manakala proses pemulihan dijangka berlaku secara beransur-ansur. Menurut Timbalan Setiausaha Kesihatan Andrea Costa, mulai esok orang ramai tidak lagi diwajibkan memakai pelitup muka di luar rumah. Kelab malam pula akan kembali dibuka dengan kapasiti 50%. Selain itu, penggunaan sijil vaksinasi iaitu pas hijau juga mungkin ditarik balik secara beransur-ansur. Costa berkata dia tidak melihat keperluan melanjutkan lagi keadaan kecemasan COVID-19 yang berakhir 31 Mac depan. Rusia perlu segera mengundurkan puluhan ribu tentera dari sempadannya dengan Ukraine. Ia bagi meredakan ketegangan antara Moskow dan Barat yang bimbang terhadap perancangan Kremlin untuk menyerang Kiev. Setiausaha Luar Britain Liz Truss menegaskan tentera dan peralatan yang kini ditempatkan di sempadan Ukraine perlu dipindahkan ke tempat lain. Ini memandangkan ia dilihat sebagai bentuk ancaman. Beliau menyarankan perkara itu kepada rakan sejawatannya dari Rusia, Sergei Lavrov di Moskow. Di Arab Saudi, 12 orang dilaporkan cedera akibat terkena serpihan drone yang terjatuh selepas diletupkan dari udara. Media tempatan melaporkan tentera Arab Saudi meletupkan sebuah drone yang menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Aba berhampiran sempadan Yaman. Kawasan itu sebelum ini menjadi sasaran dalam serangan serupa oleh pemberontak Houthi.
Pasukan Pertahanan Saudi akan mengambil tindakan operasi yang tegas untuk bertindak balas terhadap serangan tersebut. Setakat ini, tidak ada mana-mana pihak yang mengaku mendalangi serangan itu. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nauraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Dapatkan suntikan dos penggalak secara jumpa terus di PPV. Lindung diri untuk melindungi semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.